Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita akan mulakan pengajian kitab Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Kitab ni kita akan mulakan pembacaannya pada malam ni, yang mana kitab ni adalah karangan saya sendiri. Siapa yang belum dapatkan boleh dapatkan dekat Shopee. Boleh type nama kitab tu Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, nanti boleh dapatkan kat sana. Kitab ni ini jilid yang pertama, akan dikeluarkan jilid kedua nanti, yang mana pengajian kita pada malam ni akan dimasukkan dalam jilid 2 nanti. Maka kepada jilid 2 nanti akan ada QR code di setiap muka surat, yang mana QR code tu, bila kita scan QR code tu, akan keluar video hari ni pada muka surat yang kita akan mengaji pada hari ni. Dan begitulah setiap muka surat yang ada. Jadi jilid 2 nanti dia lebih lengkap lah. Lebih lengkap. Jilid 1 sekarang ni ada, yang mana pada awal kitab ni, pada muqaddimah pengarang tu, saya ada cerita sedikit berkaitan dengan macam mana kitab ni boleh terhasil. Pada muqaddimah pengarang, boleh ambil baca, dan sebelah tu, perhatian tu, ada saya sertakan beberapa perkara yang perlu diambil perhatian dalam pembacaan kitab kita ni. Jadi pakat boleh baca, itu boleh baca sendiri, tidak perlu syarahan, boleh baca sendiri. Dan kalau ada penambahbaikan, pembetulan, teguran, correction, saya ada sertakan nombor telefon. Maka bolehlah WhatsApp untuk bagi cadangan jika ada cadangan. Kalau nak buat pembetulan ke, jika ada, maka boleh kat situ. Sebab apa? Dalam menerangkan satu-satu hukum, pemilihan istilah sangat penting. Pemilihan perkataan yang sesuai dan tepat sangat penting. Kalau ada apa-apa kesilapan ataupun gaya bahasa tu menyebabkan kesalahfahaman, mungkin pada saya yang mengarang ni rasa kena dah
Tapi pada orang yang membaca, dia boleh bawa datang salah faham, maka bolehlah bagi cadangan tu dekat nombor telefon. Jangan duk viral pula. Kemudian selang beberapa muka surat, barulah pengenalan asas. Maka pada malam ni, pada hari ni, kita akan mula pengenalan asas tu. Tapi sebelum tu, saya ada sertakan beberapa mutiara kata. Selang 10, 15 muka surat, ada satu mutiara kata. Mutiara kata yang terawal, saya pilih Matan Zubat Ibn Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap sesiapa beramal ia tanpa ilmu, amalannya akan tertolak, tidak akan diterima. Saya memilih Matan Zubat sebagai mutiara kata yang pertama adalah kerana pengajian berkaitan dengan haid ni sangat diabaikan oleh orang zaman sekarang. Mereka abaikan. Maka beramalnya mereka, pastinya bila mereka mengabaikan tentang pengajian berkaitan dengan haid, nifas dan isyadah, maka pastinya amalannya tidak didasari dengan ilmu. Maka saya pilih Matan Zubat Ibn Ruslan pada mutiara kata yang pertama. Baik, siapa yang ada kitab, buka kitab. Macam mana pun, bagi yang belum dapatkan kitab tu, saya cuba sedaya upaya untuk bagi peluang pada orang yang tak dapatkan kitab lagi, ataupun nak tunggu dan lihat dulu. Maka saya bawa screenshot. Saya bawa muka surat yang kita akan baca nanti di skrin. Mudah-mudahan yang belum dapatkan tu boleh dapatkan. Mudah-mudahan yang duduk dah ada tu dapat lebih kefahaman bila saya keluarkan muka surat yang kita akan baca tu nanti. Baik. Masing-masing yang ada kitab tu pakat buka lah. Yang tak ada lagi tu, tengoklah dekat skrin ni. Saya memilih untuk menerangkan pengenalan asas ataupun pengertian haid pada awalnya. Sedangkan kalau kita tengok pada kitab-kitab yang lain, mereka meletakkan kewajipan belajar tu sebagai mukadimah di awal. Tapi saya tidak. Saya letak pengertian haid dan kewajipan tu ada di belakang sikit. Saya pilih cara tu. Baik. Jumpa dah. Pengenalan asas. Pengenalan asas. Apakah pengertian haid? Sudah menjadi kebiasaan perempuan yang memasuki usia akil baligh. Sistem badannya akan mengeluarkan darah secara alami. Secara alami itu maksudnya secara semula jadi. Yang mana keluarnya badannya akan mengeluarkan darah secara semula jadi melalui kemaluannya. Ya, muka surat 14. Ya, buka muka surat 14. Haid akan keluar melalui kemaluan pada usia akil baligh.
yang mana ianya terjadi secara tabi'i, yang dia keluar secara automatik. Keluar tu secara semula jadi. Itulah haid. Berlakunya perubahan pada tubuh badan seorang perempuan. Perubahan fisiologi dalam tubuh seorang perempuan, ianya terjadi secara semula jadi. Allah jadikan, Allah sistemkan macam itulah badan orang perempuan yang ada hormon-hormon, dia panggil hormon pembiakan, hormon reproduksi. Apabila berlakunya perubahan hormon, maka dengan sebab tu puncanya daripada perubahan hormon tu, dan ianya terjadi secara semula jadi, maka dengan sebab tu keluar haid. Apa dia panggil hormon? Estrogen dengan progesteron. Dua hormon ni. Hormon ni kalau kita tengok, ianya kajian saintifik, tapi kadang-kadang kajian saintifik juga boleh kita ambil sebagai hukum, untuk buat satu hukum. Jadi berlakunya perubahan fisiologi dalam tubuh seorang perempuan yang ianya terjadi secara semula jadi, yang mana hormon reproduksi ataupun hormon pembiakan berubah. Kadang-kadang dia meningkat, apabila ianya menurun, hormon-hormon yang tertentu menyebabkan badan tu dia jadi mengeluarkan satu darah bagi seorang perempuan secara semula jadi. Bila paras, dia panggil estrogen dengan progesteron kan, menurun, menyebabkan rahim tadi dia meluruhkan lapisan yang ada kat lapisan rahim tu. Apabila ovum tidak disenyawakan, proses ni dikenali sebagai haid. Ianya berlaku secara semula jadi, yang mana darah tu dia berasal daripada, kalau kita tengok punca dia, penghujung rahim. Kalau kita tengok tu, darah itu berasal dari penghujung rahim yang keluar pada sekurang-kurang umur 9 tahun Qamariah. Kita akan bahas pengiraan 9 tahun Qamariah ni akan datang nanti. Tempat ni penghujung rahim yang keluar pada sekurang-kurang umur 9 tahun Qamariah. Dan selepas pada tu, kebiasaannya ia akan keluar secara berkala setiap bulan, sekali setiap bulan. Itu pun secara ghalib, secara biasanya dia akan keluar sekali setiap bulan. Maka jika begitu, keadaannya, apabila cukup syarat-syarat, dinamakan ia darah haid. Dia kena ikut syarat juga. Cukup syarat baru ia nama haid. Kalau tak cukup syarat, tak boleh kata haid lagi. Bila cukup syarat-syaratnya, dan istilah yang selalu digunakan dekat Nusantara ni adalah datang bulan. Itu biasa kita guna, datang bulan, yang bermaksud pada kebiasaannya pasti akan datang dan berhenti setiap bulan. Setiap bulan mesti akan datang, kebiasaannya. Cuma datang bulan tu sebagai macam kita kata, kebiasaannya datang sebulan sekali, maka orang Melayu panggil datang bulan. Orang sekarang sebut period.
Orang sekarang sebut period. Dan ada juga orang sebut apa? ABC. ABC Allah bagi cuti. Allah bagi cuti, ABC. Itulah haid. Wanita yang setelah melahirkan anak juga ada mengalami pendarahan, tetapi ianya bukan darah haid, tetapi diistilahkan sebagai darah nifas. Darah nifas dipanggil darah nifas jika keluar selepas melahirkan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan bahawa haid memiliki 6 nama secara bahasanya. Ada 6 nama, iaitu al-haid, at-tams, al-iraq, ad-dahk, al-ikbar dan al-isar. Itu yang Imam Nawawi kata. Tapi sebagian ulama mengatakan ada 15 nama haid. Ada 15 nama haid. Bukan sikit, banyak tu, ada 15 nama haid. Yang pertama, siapa nak dobek boleh dobek. Imam Nawawi kata, betul, Imam Nawawi kata ada 6. Tapi sebagai ulama lain kata bukan 6, sampai 15 nama dia ada. Yang pertama haid, yang kedua mahid. Yang pertama haid, yang kedua mahid. Mahid ni lah saya ambil sebagai nama kitab. Kalau tengok pada awal mukaddimah tu, kalau mukaddimah tu, sebuah risalah yang dinamakan Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in sempena mengambil berkat surah Al-Baqarah ayat 22, wa yas'alunaka 'anil mahid, yang bermaksud mereka bertanya kamu tentang haid. Jadi nama pertama haid, nama kedua mahid, nama haid juga tams, nama haid juga tams, nama haid juga mahad, nama haid juga ikbar, nama haid juga at-tams, al-iraq, al-firaq, ma'a adhan, dahik, darsun, dirasun, nafasun ataupun nifasun, qur'un, i'sar. Ada 15. Itu nama haid. Jadi kesimpulannya, haid adalah darah yang berasal dari rahim. Itu nombor 1. Asalnya daripada penghujung rahim, keluar melalui kemaluan wanita setelah umurnya 9 tahun qamariah dan bukan selepas melahirkan. Itu adalah ta'rif. Jadi ambillah ta'rif tu. Itu adalah ta'rif haid. Kalau orang tanya ta'rif haid, apa dia? Itulah dia ta'rif haid. Itulah dia ta'rif haid. Ta'rif haid adalah pertama darah. Ianya mesti pertama darah. Yang kedua, keluarnya dekat rahim. Kalau keluar bukan melalui rahim, itu dia tak panggil haid. Dia mesti melalui rahim. Yang ketiga, keluar berasal daripada rahim. Tu yang kedua. Yang ketiga, keluar melalui kemaluan. Yang keempat, umurnya paling kurang 9 tahun qamariah. Yang kelima, bukan selepas melahirkan. Itu takrif dia.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam." Inilah suatu yang telah ditakdirkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ada setengah kitab dia terjemahkan bukan takdir, dia terjemahkan yang telah dibalakan. Ada setengah kitab dia kata yang telah dibalakan oleh Allah atas segala anak Adam. Bila kita tengok hadis ni, Sayyidatina Aisyah dia menceritakan satu kisah. Kami keluar bermusafir bersama Nabi untuk ibadah haji, kata Sayyidatina Aisyah. Yang mana macam mana boleh ada Nabi sebut hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Inilah satu yang telah ditakdirkan oleh Allah atas segala anak Adam, yakni perempuan, yakni yang perempuan, yakni haid. Sayyidatina Aisyah cerita ni, akhir sekali Nabi jawab. Sayyidatina Aisyah dia cerita kami keluar musafir bersama Nabi untuk ibadah haji. Dalam perjalanan aku mengalami haid, kata Sayyidatina Aisyah. Lalu aku takut dan menangis. Keluar haid, takut dan menangis. Kemudian bila Nabi masuk, Nabi tanya tu Nabi dah tahu, apakah engkau mengalami haid? Nabi dan Sayyidatina Aisyah jawab, ya. Maka Nabi kata, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita, iaitu anak cucu Adam. Jadi jangan takut, jangan menangis. Sebagai untuk menenangkan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi kata, bukan kamu je keluar darah, semua keluar darah. Ramai orang lain keluar darah. Malah daripada Nabi Adam lagi, anak-anak Nabi Adam lagi keluar darah. Jadi tak perlu takut dan tak perlu menangis, sebagai nak tenangkan Sayyidatina Aisyah. Yang menariknya, Imam Bukhari mengatakan keumuman hadis ni menerangkan bahawa haid terjadi kepada semua perempuan, wanita, anak, cucu, cicit Nabi Adam. Secara automatik menolak pendapat yang mengatakan bahawa haid kali pertama terjadi pada Bani Israel. Satu kisah. Kalau kita ikut pendapat bila bermulanya haid, antara pendapat para ulama, haid tu bermula dengan Bani Israel. Bermula Bani Israel. Yang mana kalau kita tengok Bani Israel ni, dia memang banyak buat masalah. Banyak buat masalah. Maka ada pendapat mengatakan haid tu mula daripada Bani Israel. Perempuan Bani Israel yang buat masalah. Kalau kita tengok ada satu kisah yang Bani Israel dia mendakwa haid terjadi daripada keturunan dia, Bani Israel. Bila sebut Bani Israel, Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq iaitu Nabi Yaqub. Ya, sebab Nabi Yaqub ni yang Israel. Anak cucu cicit Nabi Yaqub, anak cucu cicit Nabi Yaqub itulah dipanggil Bani Israel. Okey. Maknanya sebelum Nabi Yaqub tak adalah haid. Kalau mengikut pendapat tu. Nabi Ibrahim tak adalah. Maksud Nabi Ibrahim tu anak-anak lah, isteri Siti Sarah, Siti Hajar dan anak-anak Nabi Ibrahim yang perempuan tak ada haid lah. Malah sebelum daripada tu semua tak ada haid lah. Nabi Idris, Nuh, Saleh,
waktu tu semua tak ada haid lah, kalau mengikut pendapat tu. Kerana dia kata bermula haid orang pertama, haid ni boleh terjadi daripada Bani Israel. Ada satu kisah lah. Kisahnya, dulu Bani Israel dia sembahyang sekali dengan lelaki perempuan di dalam masjid lah, kita kata tempat sembahyang. Memang perempuan juga dituntut untuk pergi masjid, lelaki juga dituntut untuk pergi masjid pada zaman Bani Israel, anak-anak cucu cicit Nabi Yaqub ni. Sehinggalah orang perempuan kan rajin sehinggalah datangnya masuk ke dalam masjid tu untuk ibadah dan sebagainya. Oleh kerana ramainya perempuan, sehingga terjadi beberapa perkara. Yang pertama, terjadi apabila perempuan tu dia berhias-hias untuk pergi ke masjid kerana bercampur lelaki perempuan. Maka dah pergi masjid, perempuan ni ramai pergi masjid untuk berhias. Berhias sebab nak tunjuk kat lelaki. Maka sehinggalah akhirnya Allah memberikan kepada mereka haid, termasuk nifas, bagi macam menghalang. Seolah-olah gitu. Dah diberi peluang untuk pergi masjid, pakat-pakat pergi, tapi akhir sekali bertukar niat daripada pergi kerana nak ibadah, pergi kerana nak pergi berlawa-lawa, nak pakai cantik sebab nak tunjuk kat lelaki. Maka Allah tegah, atau Allah tak membenarkan orang perempuan pergi, orang perempuan Bani Israel tu pergi dengan cara keluarkan haid. Maka sebab itulah mereka ni mengatakan perempuan Bani Israel adalah perempuan yang awal-awal datang haid. Yalah, kalau kita tengok kisah-kisah Bani Israel ni memang banyak. Antaranya dulu daging tak busuk, daging tidak membusuk dulu. Kalau sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih unta, daging dia tak busuk. Tak busuk. Tapi apabila daging tu disorok, kedekut, Bani Israel lah punya kerja ni. Sehinggalah orang miskin tak dapat, jadi kedekut. Maka Allah busukkan daging jika disimpan, supaya dihabiskan daging tu. Itu pun mula Bani Israel juga. Memang Bani Israel ni memang banyak yang dimula daripada dia. Cuma maka dia kata haid juga berasal daripada anak cucu cicit Nabi Yaqub. Memang ada pendapat gitu. Tapi pendapat ni pendapat yang terpencil lah. Jadi hadis ni kata Imam Bukhari, hadis ni menolak bahawasanya ada satu lagi sebab kenapa Bani Israel yang mengatakan perempuan yang pertama, bangsa yang pertama keluar haid adalah Bani Israel ni, apabila dia pergi masjid, laki perempuan tadi tu, lama-lama perempuan tu dia rasa dia lebih dimuliakan. Dia lebih dimuliakan berbanding lelaki. Sedangkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki ketua perempuan. Tapi oleh kerana perempuan ramai ibadahnya, akhir sekali datang satu perasaan bahawasanya dia tu lebih daripada lelaki, perempuan tu lebih daripada lelaki. Maka sebagai kurangkan sikit perempuan punya perasaan tadi tu, dia rasa dia lebih daripada lelaki tadi tu, maka Allah bagi haid supaya dia tak boleh pergi masjid. Maka baru dia terasa rendah diri, kurang daripada lelaki, yang mana lelaki adalah ketua. Itu adalah riwayat-riwayat pada mereka yang mengatakan, pendapat yang mengatakan haid adalah berasal daripada Bani Israel, iaitu anak cucu cicit Nabi Yaqub. Tapi kata Imam Bukhari, hadis ini hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, ini adalah menolak pendapat itu. Pendapat yang muktamad, haid datang daripada awal, iaitu nenda Hawa kita tu turun daripada syurga, keluar haid. Maka berlakulah kelahiran, berlakulah mengandung dan sebagainya.
apabila turun daripada syurga. Di syurga tak ada. Malah ada cerita-cerita Israiliyat mengatakan Qabil dia mengandung di syurga. Qabil mengandung di syurga, tapi dilahirkan di bumi. Maka pendapat itu juga ditolak, kerana dalam syurga mana ada haid, dalam syurga mana ada mengandung, mana ada beranak. Maka ditolak juga. Banyak ada riwayat-riwayat yang menolak. Jadi maka hadis ni menolak banyak pendapat yang lain, bahawasanya bila Nabi kata inilah suatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atas segala anak Adam, haid ni dapat ke anak Adam. Bila sebut anak Adam, maknanya zaman Nabi Adam lagi lah. Tu menolak tu. Menolak pendapat yang mengatakan haid berasal daripada Bani Israel. Jelas di sini. Jelas di sini ianya sesuatu yang khusus bagi wanita sahaja. Yang perempuan aja ada. Dan bukan untuk lelaki. Sehingga kan mereka yang menukar jantinanya, atau kita panggil transgender, mungkin dapat mengubah anggota badan dan muka seperti perempuan, tetapi mereka tidak mungkin mampu untuk meniru perjalanan haid. Tak mungkin mereka boleh meniru perjalanan haid. Kalau kita tengok transgender, dia tukar, dia buat muka jadi perempuan dengan pembedahan plastik. Badan dia buat pembedahan jadi macam perempuan, tapi tetap juga tak boleh buat haid. Macam mana nak buat haid? Nak masukkan ovari, dan bila masukkan ovari tu, nak bagi ovari tu berfungsi untuk mengeluarkan ovum. Tak boleh. Kemudian hormon-hormon tu keluar. Bila keluar hormon-hormon, menyebabkan bila tidak disenyawakan, gugur, jadi haid. Tak jadi. Bukan boleh. Takkan boleh berlaku. Tak mampu. Khas haid ni adalah special untuk orang perempuan. Khas untuk orang perempuan. Ia juga memberi erti, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah dan beranak pinak di muka bumi ini. Maka apabila seseorang perempuan itu adanya haid yang teratur, maka kebolehan untuk meneruskan keturunan dapat terlaksana. Jadi tujuan kita ada ni jadi khalifah. Anak cucu cicit Nabi Adam ni nak jaga bumi. Bila nak jaga bumi dan bumi ni berjalan dengan masa, ada yang mati, maka dengan itu kena ada kelahiran untuk kekal ada khalifah dekat muka bumi. Dengan tu maka apabila seorang perempuan tu ada haid pula dia teratur, maka bolehlah untuk meneruskan keturunan, boleh mengandung. Tu kaitan haid dengan penciptaan manusia. Hubungan haid dengan khalifah di muka bumi. Jadi kitaran haid yang teratur adalah penting untuk menghasilkan ovum atau kita panggil telur. Jadi dengan sebab tu menyediakan rahim untuk penghamilan. Rahim bersedia untuk disenyawakan. Dia bersedia bila ada ovum tu. Maka perkara tu nak berlaku, dia mestilah kena ada haid. Tu hubung kait dia. Tu hubung kait. Dan terzahirlah dengan tu, maka mengandunglah. Lepas mengandung, beranaklah. Dan terzahirlah khalifah di muka bumi ini. Seperti firman Allah Ta'ala,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan khalifah dekat muka bumi ini. Allah kata aku akan jadikan khalifah dekat muka bumi ini. Maka macam mana nak ada khalifah kat muka bumi macam yang Allah kata tujuan aku mencipta manusia adalah untuk menjadi khalifah. Macam mana nak ada? Maka itulah hubung kait haid. Jadi haid tu penting. Dia pentingnya haidnya dia ada hubung kait dengan khalifah dekat muka bumi. Sambung lagi. Selain dari manusia dan jin, terdapat juga haiwan mengalami haid. Haiwan pun ada. Haiwan pun ada haid juga. Jin pun ada. Jin pun ada haid. Haiwan yang ada haid yang dikenali, monyet, beruk, orangutan. Yang ini tiga ni memang spesies dia lah. Lutung ke, spesies-spesies dia. Monyet hidung panjang ke, monyet kecil ke, monyet besar ke, kera ke, semua tu spesies dia. Ada haid. Unta ada haid juga. Unta betina. Arnab ada haid. Kelawar, setengah kitab arnab ni dia tulis kelinci. Kelinci, arnab. Kelawar. Cicak. Cicak pun ada haid. Dubuk. Dubuk ni macam apa ah? Dia macam anjing sikit tu. Kuda. Harimau. Anjing. Belalang ataupun junduk belalang dan sebagainya. Binatang pun ada haid juga. Binatang juga ada haid. Teruskan. Pengertian haid pada bahasa dan istilah syarak. Haid dari segi bahasa adalah as-sailan. Ertinya mengalir. Walaupun begitu, ianya sekadar kebiasaan sahaja. Haid tidak semestinya darah yang mengalir, tetapi memadai ada tanda kotoran atau kesan warna darah. Apabila diperiksa, cek, telah memadai untuk mengatakan ianya sedang haid. Dan istilah yang diistilahkan sebagai fatrah yang akan dijelaskan nanti. Yang tak ada kitab tu kesian juga Tak, saya keluar kat ni sekejap. Apa yang saya baca tadi, saya keluarkan kejap. Ni kesian bagi orang yang dia tak ada tak ada kitab lagi, tak beli lagi, pakat baca. Sebagai meraihkan mereka lah. Jadi haid dari segi bahasa adalah sailan. Artinya mengalir. Tu cuma kebiasaan aja. Haid tak semestinya mengalir. Cuma dari segi bahasa maksudnya mengalir. Tapi tak semestinya mengalir. Kadang-kadang dia cuma ada tanda je. Kadang-kadang cuma ada tanda kotor, stain, kesan warna kadang-kadang. Tapi bila periksa, bila kita tengok tak ada mengalir, tapi bila cek ada kesan, ada tanda. Istilah dia panggil fatrah. Kita akan jelaskan nanti fatrah tu macam mana. Berbeza pula pengertian haid dari segi istilah syarak, iaitu damu jibillatin yakhruju min aqsarihimil mar'ati fi halis sihhati fi awqatin makhsusatin.
Maksud dia, darah kebiasaan. Haid ni adalah darah kebiasaan yang keluar dia pada penghujung rahim perempuan. Ujung, dia duduk di ujung penghujung rahim perempuan pada ketika sihat badannya, bukan ketika sakit, ketika sihat. Di dalam waktu yang tertentu. Kita membahaskan haid nanti akan datang. Bila masuk bab tu nanti dia agak rumit. Untuk permulaan dia tak rumit, dia senang aja. Tapi sebab kita cuma mukadimah. Tapi nanti bila masuk pengiraan nanti dia agak rumit. Yang rumitnya adalah ni, di dalam waktu yang tertentu. Itu yang susah. Darah kebiasaan keluar penghujung rahim perempuan ketika sihat badannya di dalam waktu yang tertentu. Di dalam waktu yang tertentu tu yang untuk pengiraan. Waktu yang tertentu tu kita nak kira tu yang susah. Kat situ ada susah sikit. Jadi ta'rif kita faham kat sini. Ta'rif haid adalah dari segi bahasa. Ta'rif haid dari segi bahasa adalah mengalir. Kerana kebiasaannya darah haid mengalir. Tapi dari segi syarak tak mengalir pun haid juga, janji dia ada tanda ataupun ada kesan ataupun ada warna-warna darah atau warna haid tadi. Dari segi istilah syarak, dia maksud darah kebiasaan yang keluar pada penghujung rahim perempuan pada ketika sihat badannya di dalam waktu yang tertentu. Itu ta'rif. Cuma kalau kita tengok di sini, darah kebiasaan yang keluar pada penghujung rahim perempuan pada ketika sihat badannya. Apakah yang dimaksudkan pada ketika sihat badannya? Ketika sihat badannya tu bukan maksud dia demam, keluar darah. Dah tak sihat, demam, maka darah tu bukan haid. Bukan maksud tu. Dia ada penyakit. Mungkin penyakit yang berkaitan dengan organ peranakan lah. Ada penyakit, kanser ke apa ke, ada penyakit. Maka kerana dia ada penyakit dan keluar darah, maka darah itu bukan haid. Sebab apa? Ta'rif kata darah itu adalah darah yang keluar ketika sihat badan. Maknanya dia tak sihat, dia ada penyakit kanser. Tak, bukan maksud tu. Apakah yang dimaksud pada sihat badan? Maksudnya, darah yang keluar tu adalah darah yang sakit, darah penyakit. Cuma nak tentukan darah tu darah penyakit macam mana? Kita tak boleh tentukan darah tu darah penyakit tu macam mana. Oleh kerana itu, maksud ketika sihat badan yang dapat kita fahami adalah, contoh darah sakit, dia buang rahim. Kerana ada penyakit tertentu, dia buang rahim. Walaupun rahim dia dah tak ada, keluar darah juga. Itu maksud darah yang sakit. Itu maksud keluar darah ketika tak sihat. Itu maksud dia. Selagi dia ada rahim, walaupun dia ada penyakit, darah yang keluar tu kena tengok syarat yang tertentu tu, waktu yang tertentu, ada pengiraan dia. Tapi kalau rahim dah tak ada, keluar darah juga, baru dia panggil darah sakit. Darah dia bukan haid, sebab rahim tak ada, dah dibuang. Selagi ada rahim, darah yang keluar tu kita tak boleh nak kata dia tu darah sakit walaupun kita sakit. Selagi mana kita tidak buat pengiraan. Tu pengiraan tu nanti. Tak boleh kata aku sakit maka darah ni isi Allah. Tak boleh kata gitu. Yang boleh kata aku sakit dengan maksud rahim aku telah dibuang, maka darah yang keluar ni confirm isi Allah, bukan haid, baru boleh. Itu maksudnya darah yang keluar, darah kebiasaan yang keluar pada penghujung rahim, pada penghujung rahim perempuan pada ketika sihat badannya. Itu maksud sihat badan. Maksud sihat badan adalah ada rahim, tidak dibuang rahim tu. Okey. Dapat dipahami di sini bahawa darah haid adalah darah sihat, bukannya darah uzur. Uzur dengan maksud sakit. Jadi kalau kata kenapa tak semayang ni? Sebab uzur. Uzur-uzur tu sebenarnya dengan keluar haid maka dia adalah sihat. Dengan tak keluar haid barulah dia uzur. Sepatutnya gitu. Tapi cuma
Maksud uzur yang digunakan oleh kebanyakan orang di Nusantara ini adalah teruzur dari melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti solat, puasa, baca Quran, jimat dan sebagainya. Jadi orang dulu apabila dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh jimat dan sebagainya, dia kata dia uzur. Tu hebat orang dulu. Bila dia tak boleh baca Quran, uzur aku tak boleh baca Quran. Dia kata dia tu uzur, sakit. Maknanya kalau tak sakit dia baca Quran. Jadi apabila keluarnya darah, kan tak boleh baca Quran. Dia macam seolah-olah dia uzur, teruzur daripada baca Quran. Maka dia seolah-olah sakit. Bukan sakit fizikal, macam sakit lah. Tak boleh semayang, aduh sakitnya, uzur. Macam tu. Kerana akhir lama-lama dia namakan, kenapa ni? Uzur. Uzur. Jadi itulah hebat orang dulu, teruzur dari melakukan ibadah-ibadah. Maka dia menganggap diri dia tu sakit. Walaupun haid tu sebenarnya bukan sakit, itu adalah sihat, keluar haid tu sihat, tetap juga dia kata uzur. Uzur apa? Uzur daripada semayang, uzur daripada puasa, baca Quran dan sebagainya. Walaupun saluran urat haid, istilah je tu, saluran urat ataupun urat lah kita panggil, saluran urat haid bertempat di penghujung rahim atau pihak atas tempat peranakan, masyhur dengan kaedah ulama, tidak diberati bagi wanita untuk mencari puncanya. Kan sebut tadi, haid adalah dia keluar penghujung rahim, belah dalam sana. Jadi bila keluar darah, adakah perlu nak cek dia punca daripada mana? Kalau kata perlu cek pun tak boleh. Nak cek macam mana? Mana boleh cek? Mana boleh cek benda duduk dalam? Maka dia sekadar pengetahuan am. Dia keluar, haid ni keluar daripada dalam, sekadar pengetahuan, bukan untuk menjadi hukum atau untuk cek. Tidak diberati, tidak disusahkan bagi wanita untuk mencari puncanya. Jangan risau, tak payah cari punca, kerana tidak diberati untuk mencari punca. Cuma lah ada orang cerita dulu, zaman dulu, ada satu alat yang digunakan, masukkan dalam kemaluan perempuan. Alat tu bulat, kemudian masuk, kemudian dikeluarkan. Bila dikeluarkan, nanti akan nampak, dia akan nampak darah tu dekat mana. Dia akan nampak darah tu kat mana. Sama ada dekat atas atau dekat bawah. Jika dia bukan berada di atas, dia berada di bawah, maka ditentukan ianya adalah isyarah. Dulu ada. Tu teknologi ke kita panggil. Dia satu alat panjang gitu, dia masuk, lepas tu keluar. Masuk lagi, lepas tu keluar. Kemudian tengok darah kat atas ke kat bawah. Jika dekat atas, maka haid. Jika kat bawah, dia isyarah. Tapi tidak diberati. Kita tidak diberati, tak diberati oleh perempuan. Habis tu nak tahu dia tu darah haid ataupun tak, kena tahu punca dia keluar kat mana. Tak perlu, tak diberati. Habis tu hanya memadai pengiraan sahaja. Mari kita tengok ni. Asalkan, alamak, tak nampak Sekejap. Asalkan keluar darah dari faraj, maka ianya tertakluk pada syarat-syarat haid. Dia tertakluk kepada syarat janji, asalkan
keluar kot faraj, walaupun haid, bila sebuah haid ni dah keluar daripada penghujung, tapi tak payah, tak perlu. Habis tu kita hanya dapat kesan melalui tanda-tanda. Melalui tanda-tanda. Iaitu syarat-syarat haid. Asalkan keluar dari faraj, maka ia tertakluk pada syarat-syarat haid. Ada syarat-syarat kita akan bahas nanti. Tidak kira sama ada faktor dalaman. Tak kiralah dia keluar tu dan dia ada penyakit dalaman seperti penyakit. Dia ada faktor dalaman seperti penyakit. Contoh penyakit yang kena-mengenanya adalah fibroid, cyst, mungkin juga perubahan hormon, mungkin juga dia ada ketumbuhan, mungkin juga dia ada kanser. Mungkin juga keluar darah tu ketika dia hamil. Sama ada keluar darah tu ketika dia ada penyakit fibroid ke, cyst ke, tak kira. Ini macam contoh dia agak kan. Ini darah keluar ni sebab cyst ke ataupun sebab haid. Dia duk fikir-fikir. Tak perlu. Aku ada ketumbuhan ni, keluar darah sekarang ni, keluar ni sebab ketumbuhan ke sebab haid. Tak perlu fikir. Ataupun dia mengandung, tiba-tiba keluar darah. Aku hamil, keluar darah. Darah tu darah kerana anak tadi berkandungan ke ataupun darah haid, tak perlu fikir. Cukup syarah haid, maka dia haid. Ataupun sebab uri, mungkin mengandunglah juga, uri tu jatuh, keluar juga. Mungkin juga sebab pemakanan tertentu yang dia makan, yang istilah orang Melayu panggil makanan yang tajam, menyebabkan berlaku pendarahan. Tak kira macam mana pun, tak dikira. Mungkin juga kesan daripada ubat-ubatan. Sebelum ni tak keluar darah macam ni. Bila makan ubat kecil manis ke, makan ubat darah tinggi ke, makan ubat satu, tiba-tiba jadi gitu. Maka yang keluar ni darah kerana makan ubat, ataupun yang keluar ni darah kerana haid, tak dipersoalkan. Janji keluar, dia ikut syarat dia, cukup syarat dia haid, tak perlu fikir. Atau faktor luaran seperti kesan dari kemalangan. Dulu keluar haidnya gini. Tiba-tiba lepas aksiden cara keluar lain sikit pula. Dulu 6 hari je tiap-tiap bulan, lepas aksiden keluar 14 hari pula, contoh. Dulu biasa keluar 10 hari tiap-tiap bulan, tiba-tiba keluar sehari je selepas aksiden. Entah sebab aksiden kot, tak ada. Sepatutnya tak keluar lagi ni. Sepatutnya tak keluar lagi darah ni. Tiba-tiba aksiden jatuh motor, jatuh apa semua aksiden, esok lusa keluar darah. Keluar darah ni sebab haid ke, entah sebab aksiden kot, tak dipersoalkan. Habis tu tak perlu. Habis tu nak tahu haid ke tidak, sebab apa dia keluar, tengok syarat-syarat. Syarat-syarat yang tertentu tadi akan masuklah nanti. Cukup syarat dia adalah haid, tanpa kita risau. Tak perlu kita risau. Kenapa? Tak perlu. Tak diberati oleh orang perempuan untuk fikir perkara tu. Kalau fikir macam mana pun tak boleh tahu. Buah fikir, Allah sebab apa dah, mana boleh tahu secara yakin. Atau juga mungkin sebab tekanan perasaan, kerja berat. Kerja berat boleh jadi. Badan dia tak dapat tanggung, perempuan tak boleh kerja berat-berat, dia kerja berat, menyebabkan keluar darah. Entah sebab aku kerja berat kot, tak kira, tak perlu fikir. Keluar darah cukup syarat dia adalah haid. Ataupun kerana tekanan perasaan, tension, bergaduh laki bini ke, tension anak ke, tension tempat kerja ke, menyebabkan darah tu terganggu. Maka dia kata yang keluar ni darah sebab tekanan perasaan tadi ke, ataupun yang keluar tadi haid, tapi haid tak biasa keluar waktu ni, tak perlu fikir. Cukup syarat dia adalah haid. Atau mungkin gangguan jin, mungkin sihir dan sebagainya. Ya, gangguan jin. Nabi sendiri sebut bahawasanya kadang-kadang perempuan tu kena ganggu dengan jin dari segi tu, dekat rahim tu dicakar. Jin tu cakar rahim tu. Wallahu a'lam caranya macam mana. Malah jin ni dia boleh masuk dalam
dalam darah kita. Dia boleh masuk ke salur darah. Dia buatlah macam mana pun. Dia kacau lah organ-organ mana pun. Dia kacau organ tu punya pasal, menyebabkan organ tu jadi pening, keluarkan hormon-hormon lebih daripada biasa, menyebabkannya dia terganggu haid. Kerana setan ni dia akan kacau supaya kalau nak solat, nak puasa jadi was-was. Kena solat ke tak? Dia suka kacau gitu. Setan ni. Jadi antara cara dia nak kacau dia bagi ni, menyebabkan perempuan tadi tak tahu kena sembahyang ke tak, kena sembahyang ke tak, kena sembahyang ke tak. Sebab dia kacau tadi. Ataupun dia garu rahim tu gitu, menyebabkan berlaku pendarahan, maka jadi isyadhah. Boleh jadi. Tapi tak perlu kita fikir ini gangguan jin ke, kena sihir ke, aku kena santau ke. Santau keluar darah kat mulut. Tak perlu fikir. Janji keluar, cukup syarat dia adalah haid. Dia adalah haid. Begitulah dalam Islam. Begitulah dalam Islam, tidak membebani satu-satu hukum Begitulah dalam Islam, tidak membebani satu-satu hukum dengan sesuatu yang tidak terlihat pada zahirnya. Tak nampak zahir, maka tak perlu hukum. Kalau kita tengok orang tu, dia tu baik ke jahat? Asal dia buat baik dengan aku? Tak perlu kita nak hukum. Kita tengok zahir aja. Tak perlu kita nak hukum hati dia. Kenapa dia selalu bagi makanan dekat aku? Ada apa-apa ke? Tak perlu fikir. Kerana apa? Kerana nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya dapat menghukum dengan yang zahir, dan Allah lah yang menguruskan apa yang tersirat. Jadi biar Allah lah hukum yang tersirat, kita hukum yang zahir. Zahirnya macam mana? Zahirnya keluar darah, maka keluar darah. Tapi sakit tak tahu. Kita tak tahu. Bila tak tahu, tak tahu. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Berhukum hanya dengan zahir, berhukum hanya dengan yang zahir, dan memadai dengan sangkaan yang kuat. Cukup dengan sangkaan kuat. Cukup dengan sangkaan kuat. Tanpa dituntut untuk menemui doktor bagi membuat diagnosis setiap kali berlakunya pendarahan. Mentang-mentanglah dia kenal doktor, setiap kali keluar darah haid, dia keluar darah, dia ambil, dia pergi doktor. Doktor, darah apa? Tak perlu tahap tu. Tak perlu. Asalkan keluar, cukup syarat dia adalah haid. Jadi jika ciri-ciri darah haid telah dibuat kajian, ciri-ciri darah haid begini. Kemudian pada satu hari itu dia keluar darah. Kalau ikut syarat, cukup syarat, maka darah yang keluar lepas pada itu adalah haid. Maka dia pergi doktor. Doktor pun buat kajian, doktor pun tengok. Dia kata darah ni adalah darah haid. Bukan. Darah ni adalah bukan darah haid. Bukan darah haid. Kerana darah haid, saya dah kaji darah haid awak macam ni, dia punya sifat-sifat dia. Sekarang keluar darah. Dan ianya bukan haid. Dia adalah darah kotor, darah isyadhah, darah lain. Bukan darah haid, darah penyakit. Sedangkan kalau kita tengok syarat-syarat dari segi hukum, dia dah haid dah. Tapi doktor kata dia bukan haid, mengikut kajian. Tetap juga kita kena kata darah tu darah haid. Tak boleh ikut doktor. Kerana kita tidak dituntut untuk membuat diagnosis setiap kali berlakunya pendarahan. Malah dia sebenarnya menyusahkan. Sebagai perbandingan, pada menentukan anak bulan Ramadan, ni sebagai perbandingan aja. Sebagai perbandingan pada menentukan anak bulan Ramadan atau bulan Syawal, dalam syariat
Cukup sekadar berhukum dengan yang zahir. Cukup sekadar berhukum dengan yang zahir sahaja. Iaitu jika tidak kelihatan anak bulan. Kan kita tahu dah. Kan kita dah tahu. Nak puasa tengok anak bulan. Nak raya tengok anak bulan. Tengok anak bulan dekat bumi. Jadi jika tidak kelihatan anak bulan yang kita tengok kat bumi, walaupun mungkin anak bulan tu ada, tapi kena tutup oleh awan. Mungkin boleh jadi anak bulan tu tak ada sebab tak nampak. Boleh jadi anak bulan tu ada tapi gelap ke, bukan gelap, ada awan lah, ditutupi awan dan tak nampak anak bulan, tapi kemungkinan anak bulan tu ada. Walaupun mungkin kerana ditutupi oleh awan, maka sempurnakanlah bulan itu 30 hari. Kan itulah kita berpuasa. Kita raya pun macam itulah. 29 hari bulan tengok anak bulan. Jika ada anak bulan Ramadan, maka rayalah esok tu. Tak adalah 30 Ramadan. Jika tak nampak anak bulan, maka esok tu adalah 30 Ramadan, lusa baru raya. Masa melihat anak bulan yang tak nampak yang menyebabkan esok tu 30 Ramadan, masa tengok tu kita dekat bumi. Kita tengok kemungkinan anak bulan tu ada. Mungkin terlindung oleh sesuatu, awan. Dan kita tidak dituntut untuk pergi ke angkasa untuk menentukan kebenarannya. Cukup sekadar melihat dari bumi dan mengambil hukum darinya. Macam itulah juga haid, memadai. Tengok darah, kira cukup syarat-syarat haid, maka dia adalah haid. Walaupun kemungkinan darah yang keluar bukan penghujung rahim, mungkin kerana luka, mungkin kerana gangguan makhluk halus, mungkin kerana sakit, penyakit, mungkin kerana kanser dan sebagainya. Kemungkinan tu ada. Macam tadi juga, kemungkinan awan tutup anak bulan, tapi tetap juga tak perlu pergi ke angkasa. Tak perlu. Itulah hukum dalam Islam. Hanya berhukum perkara yang zahir. Tak perlu kita risaukan tentang yang tak nampak, yang di sebaliknya, yang belakang. Serah pada Allah. Wallahu a'lam. Maka kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung hari akan datang pada hukum mempelajari berkaitan darah yang keluar dari seorang perempuan. Kita akan sambung di situ akan datang. Muka surat 18 tu akan datang. Jadi sekadar tu mukaddimah kita ni, mukaddimah kita, dan akan datang pun masih lagi mukaddimah. Saya buat mukaddimah sebanyak 30. Bukan, yelah, lebih kurang lah 30 muka surat. Itu mukaddimah. Jadi kita baru muka surat 18. InsyaAllah kita akan mukaddimah sampai muka surat 30. Baru kita masuk pengiraan-pengiraan. Baik, siapa yang belum dapatkan kitab ni, boleh dapatkan kat Shopee. Type nama kitab. Ni nama kitab. Alamak, bukan. Ni nama kitab, Risalah Al-Mahid Lil Mubtadi'in. Boleh dapatkan. Kalau jumpa saya sendiri pun boleh dapatkan direct dengan saya sendiri. Untuk kita sambung akan datang sehingga habis mukadimah kita beberapa kali. Wallahu a'lam. Bagi siapa-siapa yang baru nak belajar, orang baru, maka ini adalah masa yang sesuai untuk mula belajar. Sebab bila kita masuk pertengahan nanti, orang baru tak sesuai dah. Dia dah tak faham dah. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk mula belajar. Jadi kalau mungkin anak kita, mungkin isteri kita baru nak belajar, bila dia dengar pening, kan? Inilah permulaan. Masa inilah permulaan. Kat sinilah kata kunci semua. Kaedah-kaedah, formula-formula ni awal ni. Nanti bila dah tengah, formula ni kita tak bincang dah. Seumpama matematik. Macam kita belajar matematik. Bila dah masuk tengah-tengah, bila dah masuk tingkatan
sekolah menengah, tak bincang lah tolak macam mana cara, bahagi macam mana, kali macam mana. Tak bincang dah. Campur tolak tak bincang dah. Sebab dah bincang sekolah rendah dulu. Jadi kalau lah nanti akan datang bila dah tengah-tengah, baru dia masuk, memang dia tak faham sebab dia tak tahu formula asas. Jadi ini adalah masa yang sangat sesuai. Jadi ajak anak untuk ikut minggu depan, hari Rabu juga, jiran ke, adik-beradik ke, ini masa yang sesuai. Ini adalah masa yang sesuai. Saya hanya membicarakan tentang pengiraan fardu ain saja. Fardu kifayah saya tak masuk. Untuk selesaikan dosa je. Dengan belajar ni selesai dosa kitab kita ni. Yang fardu kifayah yang pening-pening saya tak masuk sangat. Tapi adalah walaupun begitu tetap juga dia perlu fokus. Dan dia perlu mula daripada awal. Jadi inilah masanya kita jumpa akan datang. Tu ada link Shopee tu yang bagi tu. Siapa bagi link Shopee tu boleh dapatkan dekat situ. Kalau rasa nak, saya dah pin. Kalau siapa nak lebih cepat, jumpa saya sendiri ya. Cari saya sendiri ya. Jumpa. Tapi saya di Kuantan. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 18, hukum mempelajari berkaitan dengan darah yang keluar dari seorang perempuan. Hukumnya, siapa tak belajar berdosa, siapa yang wajib belajar akan datang. Kita sudah ingat tasbih kafarah. Dan sebelum tu saya tak buka soalan dari sini. Saya tak buka soalan pada pengajian kita ini sebab saya hanya baca kitab saja. Soalan-soalan memang tak buka. Kalau ada soalan itu dalam kelas kita yang lain. Saya ada bukan kelas head, bukan satu aja, banyak lagi kelas-kelas lain. Ini kelas ni tak ada soal. Kalau soal pun saya akan ambil jawab pada kelas yang lain, bukan kelas ni. Kerana saya sebut tadi rakaman kita ni mungkin akan kerat ke nanti akan dimasukkan ke dalam kitab saya yang sedang saya karang sekarang yang lain, yang jilid 2, akan ada QR code nanti. Jadi kalau jawab soalan dia mengganggu pembacaan kitab. Jadi soalan jawab juga, jangan risau. Malah soalan-soalan setakat ni kita bincang semua, cuma pada kelas ataupun sesi yang lain. Wallahu alam. Kita tangguh dulu, kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.